untuk mencapai pemerintahan yang adil tidak mudah. Mesti berdepan dengan kerajaan-kerajaan yang zalim, yang tidak akan memberi jalan yang mudah. Memerlukan satu amal yang dinamakan jihad. Amal jihad yang disebut dalam ayat yang dibacakan tadi. Kita tidak boleh meninggikan Islam sehingga mengalahkan agama yang lain, mengalahkan pahaman yang lain. Mestilah dengan mengerjakan satu amal yang dinamakan jihad. Apa dia jihad? Perkataan jihad bahasa Arab, daripada perkataan al-juhdu dan al-jahdu. Kalau orang mengaji ilmu saraf, ilmu bahasa Arab, dia perkataan al-juhdu dan al-jahdu ini timbulnya perkataan jahada, yujahidu, wa mujahadatan, wa jihadan, wa jihadan. Perkataan jihad, dia perkataan al-juhdu dan al-jahdu. Al-juhdu dengan makna at-taqah, iaitulah kita sanggup menyumbangkan seluruh tenaga kita. Nikmat yang diberi oleh Allah, tubuh badan kita, umur kita, kesihatan kita, harta kita, ilmu pengetahuan kita, apa saja nikmat yang Tuhan beri, kita sanggup sumbangkan untuk memenangkan agama Allah. Al-jahdu dengan mana al-masyaqqah, sanggup menghadapi kesusahan dan kepayahan. Kerana bila berdepan dengan mereka yang zalim, mereka yang tidak menyerah kalah, mestilah berlakunya perlawanan. Bermula dengan berhujah, dengan nasihat. Selagi ada peluang untuk berhujah, memberi nasihat, maka berhujah dan nasihat. Walaupun menghadapi berbagai-bagai rentangan, kesusahan, kezaliman. Sehingga kalau dihalang, tak dibenarkan bercakap. Dan musuh menentang dan menghalang kita dengan senjata, maka sanggup berjihad dengan senjata bagi memenangkan agama Islam. Hari ini kita memilih demokrasi kerana Islam mendahulukan damai, mendahulukan cara aman. Terutamanya kita berdepan dengan kaum bangsa kita yang beragama Islam, bukannya orang kafir. Mereka beragama Islam, cuma mereka jahil, mereka tak tahu. Kerana lama dijajah, lama dijajah oleh musuh, dijajah oleh orang putih. Mereka lupa bahawa hukum Islam diamalkan, syariat Islam dilaksanakan, Islam memerintah negara. Mereka lupa semua. Mereka ingat Islam ni cukup sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau ada duit banyak, pergi ke Mekah jajakan sekali. Cukup dengan itu saja. Mereka lupa kewajipan mendirikan pemerintahan Islam. Sebaik saja kita mencapai kemerdekaan, kita bertemu dengan orang-orang kita yang sembahyang, yang puasa, mengerjakan haji, mengatakan politik tak ada dalam Islam. Apa benda politik ni tak ada dalam Islam? Kalau laksanakan hukum hudud, jadi wahara. Banyak orang kudung, boleh wasuk tangan, macam-macam tuduhan. Di mana cakap-cakap ini boleh merosakkan iman. Apabila orang kita yang mengaji kitab Jawi, mengaji kitab Arab, kitab lama, kitab Turas, mereka baca kitab ini bertemu dalam bab merosakkan iman. Orang yang cakap begini rosak iman dia. Nak buat macam mana dia imam masjid?
tukar nikah, sembelih. Macam mana nak buat? Habis jadi bercelaru belaka. Imam Malik mengatakan, sekiranya ada 100 perkara hujah nak menghukumkan seseorang, daripada 100 perkara, 99 perkara jatuh akidah dia. Ada 1 perkara saja yang boleh meragukan kerana jahil dan seumpamanya. Kita tak boleh hukum dia. Tetapi ramai mana orang yang tahu Imam Malik ni? Orang tak tahu. Maka timbullah isu kafir-mengkafir berlawan sama Islam. Antara orang Islam yang tahu dengan orang Islam yang jahil, yang tak tahu apa. Bukan saja di negeri kita, termasuk di negara Arab. Di Mesir ada surat khabar yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat katung Nabi. Orang Mesir semangat dia lebih tinggi daripada kita. Nyambil pistol tembak. Habis berlaku kacau bilau. Ini kerana kejahilan. Maka tanggungjawab kita ialah menyelamatkan umat. Membetulkan akidah mereka. Kerana mereka tak tahu, mereka tak faham. Kita kena sabar dalam perkara ini. Maka ditulis kitab-kitab di negeri Arab. Di negeri kita juga ditulis buku-buku. Tahun 80-an, almarhum Datuk Asri dan pimpinan di masa itu menugaskan saya menulis batas-batas iman dan kufur. Dengan tidak mengkufurkan siapa-siapa supaya mereka itu faham. Tahun 70 PAH dalam Barisan Nasional. PAH dalam Barisan Nasional di masa itu. Maka ulama-ulama dalam Jabatan Perdana Menteri menulis kitab Mustika Hadis. Yang disebut di dalamnya perkara-perkara yang merosakkan iman. Oleh kerana ramai orang tak mengaji, dia tak berjadi. Dia ranggok juga. Terpaksalah kita berlawan, kita berhujah. Sehinggalah hari ini kita melihat orang UMNO tak berani kata politik suku dan bersuku. Tak berani kata lagi hukum hudud ni zalim. Dia kata dia nak juga. Cukuplah dulu. Cukuplah dulu. Kata-kata yang menghinakan Islam sudah reda. Dia nak kata apa ke kita, biar dia katalah. Dia nak hentam kita, ikut suka dia lah. Kerana kita berlawan dengan UMNO ni macam berlawan dengan orang gila. Dia tak erti apa. Berlawan dengan orang gila ni kita gocoh dia, bodoh kita. Kita dah gocoh dia, dia gocoh kita pula. Nak orang macam mana? Kena sabarlah sekejap. Inilah yang kita kena faham. Dan kita telah berjaya dalam menyelamatkan akidah umat. Kita sudah berjaya sebenarnya. Ini tanggungjawab yang besar.